Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Sarawak United dalam SMJ Cup yang berlangsung di Sabah sebagai persiapan pre-season sebelum bermulanya Liga Super pada bulan 3 ini dan juga saingan AFC bagi pasukan Kedah. Dalam perlawanan ini, Kedah berjaya untuk menang 3-0 hasil jaringan dari Syafiq Ahmad, Fayyad Zulkifli dan juga Deci Marcel. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Kedah dahulu, yang mana saya akan bahagikan kepada dua sesi, iaitu sesi yang pertama adalah mengenai separuh masa yang pertama, sesi yang kedua adalah mengenai separuh masa yang kedua. Sebab apa? Sebab pada separuh masa pertama dan juga separuh masa yang kedua, Kedah menggunakan taktikal dan juga corak permainan yang berbeza. Jadi itulah sebab saya bahagikan kepada dua sesi. Baiklah, untuk sesi yang pertama, iaitu separuh masa yang pertama, apakah yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah ketika separuh masa yang pertama? Yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah yang pertama adalah mengenai bahagian tengah yang diketuai oleh Asnan Ahmad dan juga Fazrul Daniel sebelum Fazrul Daniel dikeluarkan digantikan dengan Deci Marcel akibat kecederaan. Yang mana boleh saya katakan Asnan Ahmad dan juga Fazrul Daniel yang membentuk double pivot untuk pasukan Kedah semalam beraksi dengan sangat cemerlang dalam formation 4-2-1-3 yang diterapkan oleh Aidil ketika first half. Jadi apa yang boleh saya katakan, Asnan dari segi kawalan bola, dari segi short passing dan juga long passing serta vision bergandingan dengan Fazrul Daniel yang banyak bergerak di bahagian tengah menunjukkan yang mereka mempunyai persefahaman atau chemistry yang sangat baik. Dalam bahasa Inggeris lah orang panggil chemistry. Jadi boleh saya katakan general bahagian tengah pasukan Kedah tidak menjadi masalah sekiranya mereka ingin menukar pemain. Sebab apa? Sebab squad depth pasukan Kedah kali ini di bahagian tengah nampaknya sangat berkualiti. Apabila di bahagian pemain simpanan pun mereka ada Khairul Azrin, ada Deci Marcel, ada Amirul Hisham dan sebagainya. Jadi tidak menjadi masalah. Tetapi untuk separuh masa pertama, Fazrul Daniel dan juga Asnan Ahmad menunjukkan satu kualiti serta satu gandingan yang sangat mantap dari segi kawalan bola, ketenangan dan sebagainya. Itu yang boleh saya puji. Cuma saya harapkan mereka boleh kekalkan konsisten untuk setiap game yang akan datang, terutamanya dalam saingan Liga Super dan juga AFC Cup. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah pada separuh masa yang pertama adalah bagaimana mereka memulakan ataupun membentuk build up dari bawah, yang mana mereka akan menggunakan Rodney Kelvin untuk menggerakkan build up daripada bawah. Ini adalah satu perubahan yang paling ketara yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Apabila Rodney Kelvin yang diberikan tanggungjawab pada separuh masa yang pertama bermain di bahagian centre back menunjukkan satu kualiti yang sangat bagus ketika memegang bola, yang mana beliau berani pegang bola dan beliau juga boleh memulakan build up daripada bawah dengan membawa bola sama ada ke bahagian tengah ataupun membuka ke bahagian kanan ataupun kiri. Jadi ini adalah satu perubahan corak permainan yang ditunjukkan oleh Kedah pada separuh masa yang pertama dengan sangat-sangat cemerlang lah. Yang mana Rodney Kelvin nampaknya tidak mempunyai masalah untuk memegang bola, untuk open game dan juga untuk mulakan build up daripada bawah. Jadi ini satu improvement yang sangat bagus untuk pasukan Kedah apabila mempunyai seorang pemain seperti Rodney Kelvin yang mampu untuk pegang bola dan dalam masa yang sama mampu menjadi seorang centre back yang pandai membaca game dan melakukan interception serta blocking yang tepat ketika pasukan Kedah diserang. Jadi memang ini adalah aset yang berharga untuk pasukan Kedah pada season kali ini. Selepas menunjukkan aksi yang mantap pada season lepas, saya harap Rodney Kelvin stay lagi menunjukkan aksi yang lebih mantap pada season kali ini. Yang tu yang kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah pada separuh masa yang pertama adalah mengenai Syafiq Ahmad dan juga Amir Azhar, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan work rate Syafiq Ahmad dan juga Amir Azhar di bahagian kiri dan juga bahagian tengah memang sangat-sangat berbaloi lah. Yang mana kita boleh tengok Syafiq Ahmad kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di tengah, di kanan, di kiri. Jadi dia menunjukkan satu kesungguhan dan menunjukkan yang dia sedang happy untuk bermain bersama Kedah dan juga dia sedang happy apabila kembali dapat dalam kesebelasan utama untuk bermain bola. Jadi boleh saya katakan Syafiq Ahmad sekarang berada dalam keadaan ataupun dalam situasi yang bagus untuk mengembalikan dia punya momentum sebagai seorang pemain bola yang
terhebat di dalam Malaysia. Dan gol yang dijaringkan oleh Syafiq Ahmad adalah melalui satu tandukan, yang mana kita tahu memang tandukan Syafiq Ahmad ni sangat berbisa. Jadi saya harapkan Syafiq Ahmad boleh kekalkan momentum tersebut untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang, terutamanya dalam saingan Liga Super. Jadi itu untuk Syafiq Ahmad. Manakala untuk Amir Azhar, yang mana pada separuh masa pertama beliau beraksi dengan sangat cemerlang di bahagian kiri. Beliau banyak kali menguncang-ngacirkan pertahanan pasukan lawan dengan gerakan dribbling, kelajuan yang ada pada beliau. Dengan mudahnya beliau boleh penetrate bahagian kanan pasukan Sarawak United. Tetapi ada beberapa situasi yang mana crossing ataupun cutback yang dilakukan oleh beliau seakan-akan tak ada orang yang menunggu di dalam pasukan ataupun di dalam kotak penalti pasukan Sarawak. Ini kemungkinan waktu first half pasukan Kedah tak meletakkan true striker seperti Rok Nengah. Jadi ada beberapa peluang yang terpaksa dibazirkan oleh pasukan Kedah ketika first half. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk first half adalah mengenai right back dan juga left back pasukan Kedah, kiranya full back lah, yang mana Amirul Azhan dan juga Arif Farhan. Yang mana Arif Farhan pada ketika ini menunjukkan satu momentum yang sangat bagus apabila dia mula menyesuaikan diri di bahagian back kiri selepas ditukar kepada posisi tersebut pada season lepas. Dan untuk Amirul Azhan pula, dia bagus dari segi overlapping dan membantu bahagian kanan dan juga backup dan juga memberi support kepada Al-Hafiz Harun pada perlawanan semalam. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat baguslah untuk pasukan Kedah mendapatkan Amirul Azhan di bahagian kanan dan Arif Farhan di bahagian kiri. Jadi itu yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada separuh masa yang pertama. Baiklah, untuk separuh masa yang kedua, Coach Aidil Syahril telah menukarkan formation daripada 4-2-1-3 kepada bermain dengan 3-5-2, iaitu Kedah menggunakan back 3 pada separuh masa kedua. Ini adalah satu perubahan yang menarik dari Coach Aidil apabila beliau berani untuk menggunakan formation baru dalam satu perlawanan yang sama tetapi menggunakan pemain yang berbeza. Yang mana di second half kita nampak apabila Khairul Azrin diletakkan sebagai double pivot bergandingan dengan Deci Marcel dan membiarkan Syafiq Ahmad dan juga Dennis Busening bertindak sebagai attacking midfielder dan Rok Nengah sebagai seorang center forward, dan di bahagian winger beliau meletakkan wing back iaitu Amir Azhar di bahagian kanan dan juga di bahagian kiri adalah Arif Farhan, dan membentuk back 3 di belakang adalah Jang dan juga Rodney Kelvin. Yang mana gandingan ataupun back 3 pasukan Kedah ni nampaknya seakan-akan bagus dalam posisi tersebut. Apa yang best tentang posisi back 3 pasukan Kedah ni adalah ketika mereka menyerang. Yang mana ketika mereka menyerang, mereka banyak melakukan short passing ataupun kalau dalam bahasa penonton mereka suka menggunakan perkataan tiki taka kan. Yang mana mereka banyak menggunakan short passing. Jadi apakah punca kepada berlakunya short passing dalam formation di separuh masa yang kedua, yang mana bagi saya memang menarik untuk ditonton oleh peminat bola sepak Malaysia, iaitu adalah mengenai off-ball movement pemain-pemain pasukan Kedah. Yang mana kita boleh tengok pemain-pemain pasukan Kedah pada perlawanan semalam di separuh masa yang kedua, mereka tidak berhenti untuk bergerak di dalam padang dan mereka membuka ruang untuk menerima umpanan daripada pasukan, menerima umpanan dan juga menerima passing dari pasukan ataupun teammate mereka sendiri. Jadi itu adalah faktor dan kunci kenapa Kedah boleh main short passing dan kenapa kita boleh menarik tengok Kedah main dengan passing yang sangat dekat, boleh buka game dengan sangat lawa dan sebagainya, sangat-sangat teratur. Sebab apa? Sebab off-ball movement, pergerakan tanpa bola, iaitu pergerakan pemain dalam padang tidak berhenti dan sentiasa mencari sudut untuk menerima umpanan daripada rakan sendiri. Itu yang menyebabkan Kedah boleh main dengan sangat smooth dan juga lancar pada perlawanan semalam. Kita boleh lihatlah gol ketiga yang dilakukan oleh Deci Marcel adalah daripada short passing yang diamalkan oleh pasukan Kedah, adalah dari satu pergerakan yang mana off-ball movement yang sangat baik dari beberapa pemain. Antaranya Deci Marcel sendiri yang memulakan gerakan dan dia juga yang menyudahkan gerakan selepas meletakkan diri beliau dalam keadaan yang kosong. Jadi pergerakan tanpa bola pemain Kedah di second half menunjukkan satu perkara yang sangat menarik sekiranya mereka mampu untuk mempamerkan aksi-aksi tersebut dalam saingan Liga Super. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk Kedah target top
top 3, top 5 pada season kali ini. Itu sebab apa? Sebab memang second half short passing mereka sangat padu. Yang kedua yang boleh saya puji untuk second half adalah mengenai counter attack. Yang mana Kedah semalam ada satu gol yang dijaringkan oleh Fayyad Zulkifli adalah mengenai counter attack. Yang mana counter attack Kedah sangat-sangat laju dan mereka berhadapan dengan selalunya berhadapan dengan situasi 4 lawan 1. Yang mana Sarawak United punya defend ada seorang sahaja. Jadi senang Kedah untuk melakukan counter attack. Jadi ada 2 kali situasi tersebut berlaku, tetapi sayang satu situasi counter attack yang berlaku yang dilakukan oleh Rodney Ngoh gagal untuk menterjemahkan peluang tersebut kepada jaringan. Tetapi memang dari segi counter attack semalam Kedah sangat lajulah untuk melakukan counter. Kedah ada Amir Azhar, ada Fayyad Zulkifli, Deci Masar, Rodney Ngoh yang mempunyai ball control dan juga larian yang agak laju, maka mudah untuk Kedah melakukan counter attack sekiranya mereka berjaya mematahkan serangan pihak lawan melalui corner kick, free kick ataupun melalui build up. Jadi senang saja Kedah nak counter attack. Jadi pihak lawan perlu berhati-hati menentang Kedah. Sekiranya Kedah bermain dengan back 3, maka counter attack mereka akan lebih berbahaya untuk pasukan pihak lawan, terutamanya dalam situasi 3 lawan 2, 4 lawan 1 dan sebagainya. Itu untuk apa yang saya sukalah untuk pasukan Kedah. Dan apa yang boleh saya cakapkan, ini adalah bukannya performance yang sebenar lagi ditunjukkan oleh pasukan Kedah dan bukannya first 11 yang sebenar ditunjukkan oleh pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab ada player-player seperti Mark Valles tak digunakan lagi. Jadi kita belum tahu apakah rahsia ataupun the best first 11 yang akan diguna pakai oleh Coach Aidil pada perlawanan Liga Super nanti. Jadi kita tunggulah apakah kejutan. Tetapi saya memang memuji Coach Aidil dengan tindakan yang dia lakukan, improvement yang dilakukan dan apa yang dilakukan kepada pasukan Kedah buat masa sekarang memang adalah sangat-sangat terbaik dan sangat-sangat baguslah buat masa sekarang. Itu yang menjadi harapan yang boleh saya letakkan kepada pasukan Kedah. Tidak terlalu tinggi, sekurang-kurangnya boleh berada dalam top 5 ataupun top 3 Liga Super pada season kali ini. Dan untuk kelemahan pasukan Kedah masih lagi perlu perbaiki, antaranya adalah mengenai finishing. Yang mana pada perlawanan semalam ada banyak peluang yang ada tetapi mereka gagal execute dan mereka perlu manfaatkan setiap peluang yang ada untuk memastikan yang mereka boleh menjaringkan banyak gol. Sebab apa? Sebab dalam Liga gol itu penting kan. Kalau lawan dalam kalah mati tak apa. Dalam Liga gol yang banyak diperlukan untuk memastikan ada kelebihan dari segi gol, bukan hanya dari segi mata. Itu yang penting untuk pasukan Kedah. Jadi secara overallnya Kedah semalam memang menunjukkan satu kualiti yang bagus. Mereka boleh main dengan 4-2-1-3, mereka boleh main dengan 3-5-2 dan sebagainya. Jadi setiap pasukan boleh berhati-hatilah dengan Kedah dan boleh predict apa yang Kedah akan main dengan formation yang sebenarnya pada saingan Liga Super nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja ulasan saya.